saudara dalam keadaan begini terpulang. Saudara zikri, jangan bergaduh. Jangan bergaduh zikri. Saya tengok ada pula menjawab pula tu. Jangan. Saya sekadar memberi pencerahan untuk kita fikir. Ini kenyataan yang terkeluar. Dinyatakan. Dan yang kelima, saya melihat. Ini dapatan saya, saudara. Saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membayangkan bahawa sebahagian dana pilihan raya dirujukkan sebagai parti kononnya parti Melayu, parti dan sebagainya, datangnya sebahagian daripada dana itu daripada toke-toke judi. Dan hari ini pun kalau saya lihat dalam media sosial sudah pun tersiar gambar pemimpin sebuah parti politik yang berlayar di samudra bersama dengan tokeh judi tersohor di atas sebuah kapal layar mewah. Terpulanglah saudara. Dan dalam waktu yang sama, ini saya dapatkan saya juga saudara. Dalam waktu yang sama, kabarnya, ini saudara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, sedang menyiasat dakwaan bekas ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa berhubung kenyataannya bahawa bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi UMNO jutaan ringgit bagi membantu parti itu ketika pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Menurut sumber, SPRM telah pun membuka kertas siasatan berhubung dengan itu dan akan memanggil Tan Sri Muhyiddin serta Tan Sri Anwar Musa untuk disoal siasat. Bila tak tahu. Sebab dalam video yang dimuat dalam TikTok dan sebagainya, pada 21 November lalu, Tan Sri Anwar Musa mendakwa bahawa Tan Sri Muhyiddin menemuinya di Sabah untuk memberi berpuluh juta ringgit. Ini menimbulkan persoalan di media sosial dari mana datangnya wang itu. Sebab itu kata macam dalam kenyataan dalam TikTok itu, saya loncat naik atas kapal terbang pergi ke Sibu, tanya Tan Sri Muhyiddin, saya masuk dalam bilik tidurnya, dia beritahu UMNO habis duit di Sabah, tak cukup duit, berpuluh juta Tan Sri Muhyiddin bagi untuk membantu UMNO Sabah. Dari mana datangnya sumber kewangan itu? Perlu disoal. Terpulang pada SPRM, saudara. Kita tak mau cakap apa. Sebab itu kadang-kadang kita ada masanya kita nak membela orang. Kena berhati-hati. Jangan sampai pembelaan kita itu mendedahkan banyak kepincangan yang tak sepatutnya. Saya memberi penjelasan ini, keterangan ini berdasarkan dapatan saya, kiriman kawan-kawan dan sebagainya. Ini bukanlah cerita-cerita dongeng saya. Sebab itu saya nak nasihatkan, terutama pemimpin-pemimpin daripada Parti Perikatan Nasional, daripada Parti PAS, daripada gerakan yang tidak bersama dalam kerajaan hari ini, hentikanlah polemik politik untuk saling berpalah. Untuk berkempen dalam musim pilihan raya tak ada masalah. Kempenlah, asalkan jangan caci-mencaci, tuduh-menuduh. Jika ini berlaku, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini tidak akan bertoleransi. Saya dengar tadi kenyataan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Pihaknya juga tidak akan bertolak ansur. Begitu juga kenyataan daripada Saudara Fahmi Fadzil. Itu Menteri Penerangan dan Komunikasi. Siapa saja yang melanggar undang-undang, mereka tetap akan diambil tindakan. Ini keadaannya. Sebab memang pun saya mahu supaya negara kita ini benar-benar menjadi sebuah negara hukum. Tapi bukanlah dengan tujuan untuk membalas dendam. Purnama Istiqamah, kerajaan campuran, saudara Awesome Boys, kenapa perlu saya cabut songkok? Saya terpulanglah pada saya. Memang saya tak suka dengan saya, terpulanglah. Dan saya ingin menyatakan, kiriman malam tadi saya dapat kenyataan daripada Susah Agung UMNO. Malam tadi sekitar dalam pukul 12.30 malam. Kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Maslan, dia mengatakan bahawa Perhimpunan Agung UMNO yang direncanakan pada 21 hingga 24 Disember ini ditangguhkan kepada 11 hingga 14 Januari. Ini kerana 21 hingga 24 Disember ini adalah merupakan waktu cuti sekolah dan ramai perwakilan yang ingin bercuti untuk hujung tahun. Betul juga. Kalau ramai tak datang, kosong pula dewan. Maklum sajalah, lepas pilihan raya ni mungkin ada yang simpan dana-dana tertentu. Tak tahulah kita, saudara.
Dan saya agak ini terkesima sebenarnya bila mendengar kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Kulim malam tadi. Saya melihat bahawa memanglah sekarang ini kita menghadapi jajaran baru dalam politik. Kerana malam tadi Datuk Seri Zahid Hamidi berada sepentas dalam ceramah politik di atas lori Invok. Dulu Invok ni katanya selalulah duk pedal orang UMNO, tapi kali ini mereka sepentas dan saya melihat bahawa adanya keikhlasan. Saya dengar ucapan daripada Datuk Mahfuz Omar, saya dengar ucapan daripada saudara Datuk Saifuddin Nasution, saya mendengar ucapan daripada beberapa pemimpin yang lain, termasuklah calon daripada UMNO Barisan Nasional yang menarik diri, calon yang bertanding, dan juga daripada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO serta dengan saudara Fizi. Saya tengok keadaan semalam tu, saya mengharapkan agar perdamaian ini berterusan supaya tidak ada lagi lah Yang Berhormat, saya tengah live Yang Berhormat, saya tengah live supaya tidak ada perbalahan. Sudahlah sebab kita nak move on. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan ini adalah kerajaan mahu menangani derita rakyat, dan disantun oleh Datuk Seri Zahid Hamidi beliau mahu supaya kerajaan perpaduan ini harus melupakan segala perbezaan yang wujud dalam sebuah masyarakat yang majmuk. Terkejut juga saya, rupanya presiden saya ni tahu bercakap Cina. Saya tak kerti lah saudara. Jadi katanya selepas kata Bidalan, biduk lalu kiambang harus bertaut. Kita warga bangsa yang cinta damai tidak seharusnya terus terjebak dalam perbalahan politik yang bersikap chauvinis, saling benci-membenci antara satu sama lain. Kerana jika perasaan membenci sama kita ini terus disemai dan diadaptasikan dalam kehidupan kita, ini merupakan bom jangka yang boleh menghancurkan negara kita yang aman damai saudara. Mengapa Menteri Ekonomi secara perunding ekonomi saya tak tahu. Kerana sekarang ini biarlah dia buat kerja. Ini masuk hari kedua saudara. Kalau nak buat komen semalam pun kita boleh komen dah. Sebab saya katakan tadi bahawa kita menanti 100 hari. Apa yang akan ditangani oleh Menteri Ekonomi? Sebab saya tengok malam tadi saudara Rafizi bercakap betul serang. Dia bercakap betul serang, dia kata barulah dia tahu sekarang ni susahnya untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Masa berada di pentas sebagai pembangkang, sedaplah membangkang saja. Kali ini mereka, saudara Fizi, beliau menjadi Menteri Ekonomi. Banyak persoalan ekonomi yang perlu ditangani. Apakah buah tangannya itu sesuai? Selama ini dia kata dia boleh bercakap je dalam Invok selama 5 bulan dia kata. Begitu juga sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi menyarankan kita berhentilah untuk saling fitnah memfitnah, kita saling bermusuh-musuhan, kita santunilah masa depan warga kita. Cuma saya melihat tadi saudara, sebab saya terkenang kawan-kawan bertanya dengan saya tentang berlakunya perebutan dalam UMNO, saling tikam menikam dari belakang. Cuma saya berbual dengan 2-3 orang kawan, saya tanya kat mereka, saya kata okeylah, cuba jelaskan kepada saya, anda sebagai orang UMNO, siapa yang boleh yang kita rasakan yang sesuai? Kalaulah betul-betul anda nak Dr. Zahid Hamidi ini digantikan, siapa? Dan siapa selepas itu? Saya melihat sebenarnya parti UMNO juga selepas era Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Muhammad Hassan, kita akan menghadapi ketandusan pimpinan. Cuma fikir baik-baik, berapa orang ada pemimpin yang kita lihat punya kemampuan, punya wibawa untuk memacu, untuk menjadi nakoda kepada sebuah parti pertubuhan Melayu ini. Sebagaimana yang dialami oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Pertama, orang tu mesti sabar, sedia menghadapi apa sahaja dugaan, sebagaimana yang ada dialami oleh Parti Keadilan. Saya jangan lupa, teman-teman di Parti Keadilan juga pernah saya tanya, seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tak ada, dah bersara dari politik ke, dah tak ada nanti, siapa nak ganti? Cuba tengok wajah-wajah yang ada dalam Parti Keadilan, yang punya aura, punya keterampilan sebagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu sewajarnya kita warga cinta damai beri kesempatan pada mereka.
Datuk Seri Anwar Ibrahim, pimpinlah Parti Keadilan dan carilah pimpinan-pimpinan masa depan supaya negara kita bergerak ke hadapan. Apa yang anda lakarkan untuk menangani kehidupan rakyat ini berterusan. Begitu juga kepada warga UMNO. Jangan kita asyik nak menjatuhkan. Apa kita dapat? Jangan kita asyik melontarkan kata-kata hina. Jangan kita terperangkap dengan mereka yang kemaru untuk berkuasa. Sebab itu saya katakan memang tidak dinafikan. Memang tidak dinafikan bahawa ada usaha-usaha sedang dilakukan untuk meroboh kerusi Presiden UMNO. Kerana seandainya mereka dapat merampas jawatan Presiden UMNO, mereka akan membawa parti ini untuk dijaja, untuk dilelong kepada orang yang kemaruk kuasa. Apa akan jadi pada negara kita? Apakah kita masih lagi mahu mengizinkan saudara Mr. Bar 2022 dia kata Zahid Hamidi dan Tok Mat adalah gandengan terbaik. Saya tak nafikan. Setakat ini 2 orang je. Saya tak maulah nak namakan orang tu orang ni, tapi cuba kita fikir. Bukan kita tidak mencuba. UMNO telah pun mencuba naik presidennya. Kita 3 naik presiden. Naik presidennya Datuk Ismail Sabri, naik presidennya Datuk Khalid Muhammad, Datuk Mahathir Khalid. 3 orang naik presiden. Wibawa mereka macam mana? Saya tidak maulah untuk merendah-rendahkan, tidak saya. Tapi karismanya, aura kepimpinannya, ini perlu dilihat. Jadi warga akar umbi di peringkat warga UMNO khususnya. Jadi saya minta parti lain yang campur dulu saya. Warga akar umbi UMNO fikir sebelum kita termakan dengan dedak, sebelum kita termakan dengan janji, seribu mimpi oleh mereka yang sedang menjanja. Mereka telah menjajah untuk merampas jawatan sebagai Presiden Parti UMNO. Seandainya mereka berada di tampuk anjung kuasa di tingkat 38, mereka sedang berusaha untuk meroboh kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Walaupun tidaklah majoriti sebagaimana yang diharapkan, tapi rakyat telah membuat ketetapan 82 kerusi diberi oleh rakyat kepada Parti Keadilan ataupun Pakatan Harapan, dan 30 diberi pada UMNO. Kita harus menghormati pada kehendak rakyat. Dan kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mahu kalau boleh kerjasama ini berterusan. Kalau kerjasama ini berterusan, kita masih saling tuduh-menuduh, caci-mencaci, dia tidak akan berlarutan. Seandainya orang lain pula yang mengambil alih, berlaku macam langkah Sheraton, apa nak jadi pada kerajaan kita? Saya dengar pula kenyataan ada pemimpin UMNO mengatakan dalam tempoh 6 bulan nanti bahawa kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang. Apa hal pula ni? Sejak sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan anggota kabinetnya, mereka sedang menangani. Tentulah dalam tempoh 30 hari pertama ini, orang bicara orang Inggeris dia mengatakan new broom sweep the dirt. Jadi penyapu yang baru itu tentulah akan membersihkan segala sampah sarap. Jadi kita beri peluang. Sebab itu ada teman-teman yang tadi bertanya dengan saya, apa Menteri Ekonomi buat? Baru 2 hari saya. Kita tengok dalam tempoh seminggu. Usai seminggu, kita tunggu selesai daripada 19 hari bulan Disember ini. Saya jangan lupa saya, yang saya paling merasa ngeri adalah kita sekarang ni masih belum ada bajet yang diluluskan. Dulu-dulu bulan 10, bulan 11 dah dilulus bajet. Sekarang ini, hari ini kita masuk sudah tanggal 6 Disember. Bajet negara belum diluluskan. Kalau bajet tidak diluluskan, bagaimana kaki tangan kerajaan nak dapat gaji? Perlu diingatkan bahawa setiap sen wang negara mesti mendapat kelulusan parlimen. Jadi sebab itu, jangan kita beri kritikan saat-saat Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menangani bajet, nak mikirkan macam mana. Sebab bajet yang lalu belum diluluskan. Tentulah hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai pemikiran yang agak berbeza untuk menambah baikkan pembentangan bajet tempoh hari. Dan dalam keadaan begini, saya jangkakan mungkin dalam 20 bulan. Tadi saya berjumpa dengan seorang pegawai dari parlimen. Dia menyatakan kepada saya, dia kata besar kemungkinan 20 bulan ni bajet akan dibentangkan. Seandainya kita terus berantakan, apa nak jadi? Takkanlah sampai ke peringkat kita nanti Duli Yang Maulid Tak Agung campur tangan lagi, bertitah,
Apa pun bajet mesti diluluskan. Kan tak boleh, saudara. Biarlah sekarang ni rakyat dah memutuskan. Sebab itu saya bagi tahu pada teman-teman dalam dari Parti Perikatan Nasional. Perikatan Nasional rakyat dah buat keputusan 73 kursi. Pakatan Harapan 82 kursi. Nak marah, marahlah dekat UMNO. Sebab pimpinan UMNO yang bersetuju untuk menegakkan aroma demokrasi, menyokong kerajaan Pakatan Harapan untuk menubuhkan kerajaan dan menyantuni saranan. Saya nak buat penjelasan juga sebab banyak orang bercakap ini titah tuanku. Bukan. Saranan. Dulu Yang Mulia Tuan Agong yang melihat suasana dalam keadaan limbo ni, bagi dia menyarankan. Dan ini juga, suka tak suka, saya nak beritahu kesan daripada kesombongan pimpinan dalam Pakatan Harapan yang tak mahu membentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional, yang tak mahu membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Allah SWT menunjukkan, menutup kolbunya, menutup hatinya untuk tidak bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menubuhkan kerajaan sebagaimana yang turut disarankan oleh baginda, dengan angkuh menolak saranan tuanku. Bahawa partinya tak mahu sebab bahawa dia telah pun mendapat sokongan kononnya. Sedangkan dari segi realitinya, dari segi demokrasinya, Pakatan Harapan. Sebab itu bila tuanku menyarankan kepada Datuk Anwar Ibrahim, kepada Datuk Zahid Hamidi, kenapa tidak tubuhkanlah sebuah kerajaan ini untuk menangani kehidupan rakyat. Tak ada masalah antara Datuk Zahid. Tapi sekarang ini memanglah orang tengah tubi duk balon Datuk Zahid. Sebab itu saya harap teman-teman saya daripada Parti Keadilan, janganlah duk balon Presiden saya teruk-teruk sangat, saudara. Sebab beliau mengabsahkan, ini kena ingat, orang kata mata berpandangan, budi kedapatan. Beliau mengabsahkan legitimasi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk membolehkan tertubuhnya sebuah kerajaan. Dan hari ini saya menjangkakan besar kemungkinan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih mantap apabila teman-teman rakan-rakan daripada Sabah, daripada Sarawak bersama-sama menganggotai kerajaan perpaduan. Ini yang diharapkan, ini yang diimpikan oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong. Dan sebenar-benarnya rakyat juga begitu, dan pelabur-pelabur dari luar juga amat mengharapkan kembalilah negara kita ini kepada suasana politik dulu. Saya melihat semalam bila saya dengar ucapan Datuk Seri Zahid Hamidi, saya dengar pula ucapan saudara Mat Sabu, saya dengar ucapan Datuk Mahfuz Omar, saya mendengar ucapan daripada saudara Rafizi, saya terimbau bagaimana satu ketika dahulu begitulah suasana politik negara kita yang tenteram dan masing-masing saling berusaha untuk menggapai yakin rakyat. Matlamatnya lain tak ada. Menawarkan tawaran untuk mengizinkan rakyat memilih pimpinan kerajaan meneruskan usaha-usaha untuk menangani persoalan keselamatan, persoalan kehidupan rakyat, ekonomi negara. Ini yang paling penting. Saya melihat secara terus terang, saya katakan bahawa suasana itu sudah nampak. Saya dapat merasakan sebab saya pernah berada dalam sebuah suasana di mana negara kita waktu itu UMNO kukuh, Barisan Nasional kuat, bila bertanding dapat 142 kursi dan sebagainya. Dan setiap kali pembentangan bajet, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, kita rasa terhibur. Terhibur kerana bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bahasa-bahasa yang penuh bermakna pengertian, bahasa baku baru, dan ada harapan. Saya menyangkakan bajet yang akan dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, selain daripada menangani derita rakyat, adalah juga memberi satu harapan baru. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi dalam bicaranya di atas pentas Invok semalam di Kulim. Hari ini beliau berada di Rompin, menggamit yakin rakyat untuk sama-sama dengan rakyat, rakyat juga bersama dengan kita menangani masa depan negara. Yang kita, kalau kita masih berantakan, kita masih berterusan saling bermusuh, saling menanam kebencian, tidak mungkin kita dapat menyatukan warga bangsa kita ini dalam sebuah wadah warga bangsa yang benar-benar cinta damai. Saudara, besok teman-teman kita
Warga kita di Padang Serai dan juga di Tioman, mereka akan mengundi. Gunakanlah kuasa anda, terjemahkanlah suara rakyat, kuasa keramat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.